Kita melihat banyak hadis-hadis Nabi SAW yang mengajak kita umat Islam supaya hidup dalam keadaan berjamaah, bersaudara, berkasih sayang sesama kita di dalam keluarga, berkasih sayang sesama kita jamaah umat Islam. Itulah pengajaran yang Nabi SAW sunnahkan kepada kita. Tetapi hari ini kita melihat apa yang terjadi. Kita cenderung suka nak berselisih, suka nak berbeza pandangan, berbeza pendapat. Jadi dalam isu-isu agama kita berkhilaf. Jadi khilaf, perbezaan pendapat itu adalah alamiah, makna hal yang biasa. Tetapi apa yang terjadi sekarang, khilaf kita ini dalam keadaan taksub. Kita seolah-olah tidak dapat menerima pandangan orang lain. Ini berlaku perpecahan, maka muncullah. Kita lihat zaman Nabi dulu tak ada mazhab, tak ada aliran. Satu je. Apa yang Nabi bawa, itulah yang diamalkan oleh sahabat. Kemudian sahabat bawa apa yang Nabi bawa. Pergilah sampai tabi'in kepada tabi'in. Sehinggalah munculnya isu-isu mazhab. Kita dah mula berpecah. Tetapi perpecahan khilaf di segi mazhab tidak menjadikan kita berpecah belah. Kita masih lagi bersatu sehingga hari ini. Alhamdulillah, itulah khilaf yang benar. Walaupun kita berbeza mazhab, tetapi ketika mana kita menunaikan haji di Baitullah, kita dapat berjemaah dalam satu imam. Kita boleh menyesuaikan diri dalam hal khilaf. Itulah maknanya keindahan di dalam khilaf. Isunya sekarang, kita yang tidak cukup ilmu ini, bila berkhilaf itu, kita dah mula diresapi oleh ta'asub. Kita merasa, akulah yang betul. Orang lain tu yang berbeza dengan aku tak betul. Ini silap. Di situlah kita melihat kita sebagai satu jamaah ummah, kita mesti ada sikap yang terbuka sesama kita. Quran menyebut sifat orang beriman tu asyidda'u 'alal kuffar wa ruhama'u bainahum. Mereka keras dengan orang kafir, tetapi sesama sendiri berkasih sayang. Ini nilai yang hari ini kita lihat luntur. Kadang-kadang dalam masyarakat kita melihat seolah-olah kadang kita lebih baik daripada orang kafir, lemah lembut. Sesama kita keras, bertegang leher, bertekak, berdebat. Sehinggalah seperti semalam saya sebut, menimbulkan larangan-larangan Allah pun kita lakukan kerana dah ta'assub sangat. Hilang semua di mana rasa kasih sayang sesama ummah itu. Sedang Quran minta kita keras dengan orang kafir, tetapi ruhama sesama kita, jamaah muslimin. Ini dia isu yang bila kita balik Quran kita nampak. Rupa-rupanya kita sekarang melakukan banyak benda yang bertentangan dengan Al-Quran. Marilah tuan-tuan, puan-puan kita sedar. Kita insaf, apalagi di saat kita mempelajari tadabbur ayat-ayat Al-Quran ini. Biarlah tidak banyak ayat yang kita baca, tetapi satu-satu ayat yang kita baca ni dapat meresap ke dalam jiwa kita. Dapat merubah kejahilan kita selama ini. Sedarkah kita bahawa selama ini maknanya kita ini terperangkap dalam tipu daya syaitan. Terperangkap dengan hasutan-hasutan syaitan supaya kita bermusuhan sesama kita. Isu besar umat Islam. Kita berpecah. Sunni, Syiah. Kemudian dalam Sunni berpecah lagi. Sehingga hari ini ingat, peperangan yang terjadi di dunia Islam ini akibat daripada perpecahan ini.
Hari ini kita melihat musuh-musuh kita mencipta dengan strategi mereka berbagai cara untuk memecah belahkan umat hinggalah membawa kepada peperangan. Kita lihat balik sejarah. Ini sejarah yang terakhir sebab sejarah ni kita baru lalui, masih segar dalam ingatan kita. Apa yang terjadi di Afghanistan? Peperangan awal adalah antara umat Islam dengan Rusia, kufar. Tapi akhir-akhirnya Rusia dah keluar, Amerika masuk. Adu domba lagi kita, bergaduh lagi sesama umat. Sehinggalah hari ini tak selesai isu. Pindah pula di Iraq, berlaku hal yang hampir sama. Musuh sebenar dah tak ada, kita sesama umat berpecah. Sunni lawan Syiah. Berperang lagi. Kemudian dalam kumpulan itu ada lagi aliran-aliran. Padahal kalau kita melihatlah, ini yang kita lihat secara zahir. Hakikatnya wallahu a'lam. Tapi kita melihat secara zahir. Bila kita pergi haji, khusus waktu haji kita melihat, semua orang, tak kira dia Sunni ke, Syiah dari Iran ke, solat sama aja nampak. Bermakna kita boleh bersatu di situ. Tetapi bila keluar daripada masjid, balik ke negara masing-masing, kita bermulalah permusuhan balik. Jadi ini isu kita sekarang ni. Jadi kita tidak perlu melihat isu yang jauh. Marilah kita balik pada diri kita. Lihat diri kita sudah. Kita cek tengok diri kita dalam keluarga kita. Dalam masyarakat jiran tetangga kita, komuniti kecil. Dan kepada komuniti yang lebih besar hatta ke level negara kita. Kita lihat apa yang terjadi hari ini. Kita memilih untuk berpecah. Sedangkan Quran mengajak wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kamu semua pada tali Allah. Wala tafarraqu. Jangan sekali-kali kamu berpecah belah. Tapi apa yang kita buat? Kita seolah-olah suka kepada perpecahan dan tinggalkan Al-Quran. Nampak? Kita melakukan benda yang bertentangan dengan perintah Al-Quran dalam surah 3 ayat 103. Allah minta kita berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan tali Allah tadi. Dan dalam waktu yang sama jauhi, jangan sekali-kali berpecah belah. Tapi yang itu yang kita buat. Apa yang kita boleh buat? Sudah tentu ada benda yang kita boleh buat. Kita balik pada diri kita. Kalau setiap orang boleh melakukan benda yang sama yang kita buat ni, balik pada diri kita, ingat, berhati-hati, jangan sampai kita berpecah belah. Apalagi dalam isu-isu yang kita kata bukan isu besar, isu furuk, isu cabang. Janganlah kita sampai bermusuhan. Kerana berselisih pendapat kita sampai tak bertegur sapa. Tak mau lagi membantu saudara kita. Padahal mereka itu saudara seiman kita. Cuma hanya berbeza pandangan, berbeza pendapat, berbeza parti. Janganlah sampai membuatkan kita berpecah belah. Ingat, syaitan akan masuk dalam pelbagai bentuk. Syaitan boleh pakai jubah, syaitan boleh pakai serban besar. Jangan kita terpedaya dengan zahiriah seseorang. Tapi lihatlah hakikat dirinya, apa yang dibawa. Ini yang kadang-kadang kita dirosakkan oleh yang kita panggil pemimpin kita. Kita berhak menilai siapa yang memimpin kita ini. Kewajipan kita untuk taat kepada ulul amri adalah berasas taat mereka kepada Allah dan Rasul. Kalau di situ tidak ada ketaatan, maka hilanglah hak untuk kita berwala kepada pemimpin. Tapi hari ini, ramai orang yang bersemangat wala, wala. Apa makna wala? Wala ni kita meletakkan seluruh kesetiaan kita.
sebagaimana sepatutnya kita dengan Allah. Itulah wala yang hakiki Allah dan Rasul. Sebab Allah dah menyebut bahawa dia adalah wali. Allahu waliyul ladzina amanu. Baqarah ayat 257. Allah sebut Allah lah wali kita. Maka hanya Allah lah tempat kita berwala. Itu konsep wala ni. Hari ni orang berwala pada pemimpin. Ta'assub pula. Pemimpin tu pun banyak buat silap, banyak buat salah. Kita pun wala. Ini konsep yang saya rasa kita dah diselewengkan oleh syaitan. Kemudian kita merasa kita ni betul. Maka bermati-matian kita mempertahankan pendirian kita. Akhir besok takut-takut ketika balik kepada Allah. Dinilai balik amal kita, Masya Allah. Tak ada apa. Jadi debu yang berterbangan. Rugilah kita. Ingat balik. Saya nak sentuh ni hanyalah isu-isu berkaitan Al-Quran. Tetapi cakap bahawa Al-Quran ni dia akan sentuh semua sekali. Jadi tuan-tuan, perempuan kena faham. Ya? Dia akan sentuh. Dia akan sendiri akan menyentuh apa aspek kehidupan kita. Politik baik, agama baik, apa sahaja. Pendidikan baik, ekonomi baik, dia akan sentuh. Jadi tuan-tuan, perempuan, saya nak mengajak. Dah kita faham Quran ni, sepatah dua ayat yang kita tadabbur, kita faham. Marilah kita beramal. Jadi ayat 103 ni Allah nak mengajak kita kembali berpegang teguh kepada Al-Quran. Sebab kalau kita betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quran, jamaah umat Islam akan kukuh, akan kuat, akan terpadu, tak mungkin berpecah. Itu prinsip dia. Dalam keadaan maknanya kita menjaga sungguh-sungguh pesan Allah. Wala tafarraqu. Jangan kamu berpecah belah. Jadi ingat dua tu. Hari ini cukup mencukupi untuk kita berpegang teguh kepada dua kata kunci daripada ayat yang kita baca hari ini. Berpegang teguhlah kamu semua sekali dengan tali Allah, dengan Al-Quran. Dan yang keduanya, jangan sekali-kali berpecah belah. Jangan membiarkan apa keadaan pun yang boleh menyebabkan kita berpecah. Jadi tuan-tuan perempuan, sebenarnya perpecahan ini terjadi kerana kita tidak memahami situasi dengan keadaan yang benar. Satu. Yang kedua, kita terikut-ikut dengan emosi kita. Ini yang banyak kita terperangkap. Ketika mana kita terikut-ikut dengan emosi kita, maka ketika itu syaitan akan masuk. Itu yang mudah kita akan dikalahkan oleh syaitan. Tetapi ingat, ketika mana kita mempertahan diri kita atas dasar kebenaran Allah dan Rasul, ketika itu insya-Allah kita selamat daripada ujian perpecahan. Sebab apa hal pun, isu apa pun, kita kembali balik kepada Allah dan Rasul. Balik kepada Al-Quran, balik kepada sunnah. Cek di sana, semak di sana. Ada dalil atau tidak. Tak perlu kita bergaduh. Apa isu pun dalam hal agama, dalam kehidupan harian kita, mungkin ada banyak benda-benda baru muncul. Tetapi ketika mana kita bersedia untuk bersama-sama, okey, kita kembali balik. Semak balik, ada dalil tak? Dalam Quran tak ada. Tengok dalam sunnah, dalam hadis, ada tak? Tak ada. Tak ada, tinggalkan. Dan tak perlu kita bergaduh, bertengkar. Kita hanya perlu menjelaskan yang benar. Mana bagi tahu sahabat kita, mungkin sekarang banyak muncul amalan-amalan baru yang dulu zaman Nabi tak ada. Tapi zaman akhir zaman kita muncul amalan-amalan baru. Jadi contoh, kita nak mengesahkan apakah amalan itu, ada dalil tak? Semak. Tidak ada isu. Kita berhak menyemak. Setelah itu baru kita perjelaskan. Ini yang timbul dalam masyarakat. Kita bergaduh dulu, bertengkar dulu, kutuk-mengutuk dulu. Akhirnya dua-dua rosak. Hubungan hilang. Silaturahim hancur. Kebenaran pun kita tak temui. Bagaimana tuan-tuan nak menemui kebenaran? Sebab kebenaran itu hanya ada di dalam
kitab Allah. Ingat balik apa kata Imam Syafi'i. Ilmu itu ialah apa yang ada pada firman Allah dan apa yang ada pada sabda Rasul. Pegang itu. Kita kan orang mazhab Syafi'i. Kenapa tak berpegang kepada pandangan kukuh imam kita? Masih mengingatkan, ilmu itu nak cari yang benar itu, dia ada pada dua sumber ni. Qala Allah wa qala Rasul. Apa yang ada pada firman Allah dan pada sabda Rasul, hadis. Mudah. Maka selain daripada itu hanyalah kata-kata kita, mungkin pandangan kita, mungkin pendapat kita. Jadi dalam isu pendapat inilah kita kena berhati-hati. Kita jangan sampai mempertahankan pendapat kita yang tak ada dalil kukuh sehingga sanggup kita bertengkar, sanggup kita bermusuhan, sanggup kita berpecah belah. Ini yang terjadi. Isu ijtihadiyah yang memecah belahkan kita. Bermakna isu furuk. Bukan isu dasar. Sebab isu dasar senang, rujuk balik. Ketika mana kamu berselisih, Quran pesan pada kita tentang sesuatu isu, suatu perkara, kembalilah kepada Allah Al-Quran, kembalilah kepada Rasul. Ketika kita sanggup melakukan hal ini, insya-Allah kita selamat. Terutama selamat di dalam hal-hal yang menyebabkan kita boleh berpecah belah. Ingat balik, ketika kita nak berselisih, kita dibenarkan bermujadalah. Bermakna kita dibenarkan untuk berdebat. Tetapi debat dengan adab yang Islam ajar. Berdebat berdasarkan isu, berdasarkan perkara. Bukan berdebat dengan mengikut emosi. Ini yang terjadi sekarang hari ini. Orang yang membawa isu-isu khilaf. Makna isu ni isu agama. Tetapi ketika berlaku perdebatan, bukan isu itu yang dibincang. Tetapi yang dibincang adalah isu-isu peribadi orang. Ini silap kita. Jadi kita dah bawa kepada emosi kita. Bila bawa emosi, situ syaitan masuk. Ingat tuan-tuan dan puan. Syaitan akan masuk melalui emosi kita. Tapi kalau kita bercakap, bermujadalah, berdebat dengan fakta, dengan ilmu dan minta bimbingan Allah, insya-Allah kita selamat. Sebab tujuan dia lain, berbeza dengan tujuan nak mempertahankan pendirian, nak mempertahankan emosi kita, sangat jauh berbeza. Dan saya sebutkan isu-isu ini kerana saya melihat inilah faktor-faktor yang menyebabkan kita umat Islam berpecah, berperang, berbunuhan sesama sendiri. Hari ini kita lihat apa terjadi di Yaman. Hancur. Yaman negara yang sudah miskin hancur. Dan siapa yang menyerang? Orang kita juga, orang Islam juga. Inilah dia yang kita lihat ujian besar kepada umat Islam ini ialah ujian perpecahan. Sebab itu bila kita bercakap isu-isu perpecahan ini, kita kena berhati-hati dan kita kena tegaskan apa yang Allah nak. Bukan apa yang kita nak. Isunya kita nak kena tegaskan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ikutlah perintah ini, insya-Allah kita selamat. Tapi kalau kita mengikut nafsu kita, hawa pula, hawa, wa nafsin anil hawa, ikut hawa nafsu kita, rosak binasa. Hubungan kita akan hancur. Ingat balik Al-Quran menyebut bahawa orang beriman itu, mereka sentiasa menunjukkan sikap asyidda'u 'alal kuffar wa ruhama'u bainahum. Mereka keras dengan orang kafir. Bab isu akidah tegas. Tetapi sesama mereka, makna sesama umat Islam, sesama ummah, mereka ruhama, berkasih sayang. Inilah dia. Kita pegang balik yang ini, insya-Allah di situlah kekuatan kita yang akan menyelamatkan kita dari tipu daya syaitan yang akan memecah belahkan kita.
Sebab isu perpecahan ini isu besar. Ingat baik tuan-tuan dan puan. Sebab itu kalau kita melihat pada ayat yang kita baca tadi, ayat surah Ali Imran tadi, ayat 103, Allah turun bila tuan-tuan dan puan? Bukan baru. Allah turun 1400 tahun dahulu. Dan dalam kitab-kitab yang lain samalah makna pendekatannya. Allah nak kita hidup dalam jamaah, berkasih sayang, bersaudara. Malahan persaudaraan kita tidak sekadar dibataskan di kalangan kita yang beriman saja. Kita kena bersaudara dengan orang yang tak beriman juga. Dia ada hukum-hukum dia. Makna kejiranan kita ada dia punya panduan-panduan. Maknanya Al-Quran itu mengajar kita hidup ini kita di dalam jamaah kecil, jamaah ummah kita. Kemudian di jamaah yang lebih besar itulah dinamakan jamaah kemanusiaan. Kalau ada biarpun orang kafir tak makan, kita kena wajib kena tolong dia. Selamatkan dia. Kemudian jamaah lagi besar alam ini. Kita diperintah menjaga alam ini. Alam flora, alam fauna. Semuanya diletak di bawah kita untuk menjaga. Itu kalau kita melihat secara luas. Islam mengajarkan kita supaya menjaga alam ini kerana apa? Kerana kita ni khalifah. Khalifah yang dibebankan tanggungjawab untuk mengurus alam seluruhnya. Tetapi isu kalau diri kita sendiri tak dapat kita urus, masyarakat jamaah kita sendiri, jamaah kecil kita pun kita tidak dapat urus. Bagaimanalah kita nak mengurus, nak membawa Islam sebagai rahmah kepada seluruh alam. Jadi di situ, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham elok-elok isu yang kita bincang ini. Isu-isu perpaduan ni merupakan isu yang sensitif kepada setengah orang. Bila kita bercakap, ini kena faham juga. Satu daripada kelemahan kita yang syaitan akan gunakan, itulah sensitiviti kita. Jadi setiap orang ada perasaan sensitif itu. Jadi sensitif itu adalah dipanggil salah satu daripada ciri-ciri kepribadian kita. Dia adalah neutral. Kalau kita manfaatkan ke arah yang baik, dia akan menjadi positif. Tetapi kalau kita sensitif pada benda-benda yang merosakkan kita, maka dia akan merosakkan kita. Jadi sensitif ni bagus, baik. Tetapi mesti bertempat. Sensitif pada isu-isu yang Allah sebut. Contoh, bila dengar ayat-ayat Allah, gemetar hati kita. Itu makna kita ada sensitivity. Ada orang dibacakan ayat Allah, disebut nama Allah, dia tak rasa gemetar. Dan tidak meningkat iman dia. Seperti yang disebut dalam surah apa tu. Allah menyebut bahawa salah satu ciri orang beriman tu ketika disebut nama Allah, gemetar hati dia. Ketika dibacakan ayat Allah, meningkat iman mereka. Bermakna, kalau hati kita ni tak sensitif, tak mungkin kita tersentuh. Jadi nak lihat, mudah. Bila dibacakan ayat Allah tadi, macam apa yang kita baca, kita tadabbur tadi, tak tersentuh oleh kita, tak terasa dalam hati kita. Ini maknanya menggambarkan hati kita tak sensitif. Jadi sensitif kepada ayat-ayat Allah, kepada pesan-pesan Al-Quran, itulah yang positif. Itulah sensitivity yang boleh meningkatkan jati diri kita. Tetapi janganlah pula kita sensitif bila tersentuh isu-isu yang mungkin kelemahan kita, kekurangan kita. Kadang-kadang disentuh secara umum, tapi kita terasa sehingga merajuk. Dan ada golongan dah dengar dah sentuhan-sentuhan yang kita bagi tadi. Kerana tersentuh, lari tinggalkan jamaah kita. Tak nak belajar lagi, ada. Yang ini sensitivity yang merugikan diri sendiri. Ingat tuan-tuan dan puan. Ayat-ayat Al-Quran ni, ketika mana kita dengar, terasa dalam hati kita, ya Allah, ayat ni seolah-olah ni untuk aku ni. Sebenarnya,
sensitivity itu sangatlah baik. Itulah permulaan untuk kita berubah menjadi lebih baik, lebih dekat kepada Allah. Jangan pula kita sensitif, aduh, hari-hari baca ayat Quran kena kepala aku. Akhir-akhirnya tak mau lagi dengar. Itu kita dah jadi mangsa tipu daya syaitanir rajim. Ingat, bila ada perasaan negatif begitu, cepat-cepat panduan dia, cepat-cepat apa? Cepat-cepat beristi'azah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dan ingat, saya selalu mengingatkan, ingat ayat ni. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Ketika mana kamu terasa ada gangguan, bisikan-bisikan jahat syaitan, cepat-cepatlah kamu beristi'azah, berlindung diri kepada Allah daripada syaitan yang dirjam. Ingat tu. Sebab kita ni syaitan kita tak nampak, tuan-tuan dan puan-puan. Dia akan datang setiap masa membisik-bisikkan. Sebab itu sebahagian ahli tafsir menyifatkan ketika mana iblis menyebut bahawa dia akan datang dari kanan. Maknanya syaitan ini akan menggoda kita, memperdaya kita dalam hal-hal kebaikan. Ini yang jarang kita sedar. Kita rasa ini amalan yang baik. Walaupun padahal amalan tu tak ada pun, Nabi dulu tak buat pun. Kita buat. Tapi kerana kita tengok, baiklah amalan ni. Dan orang-orang sebelum kita buat, kita pun ikut buat. Ini isu yang banyak terjadi pada kita. Lepas tu bila kita buat, seronok hati kita sebab kita rasa kita buat yang betul. Bila disemak rupa-rupanya amalan kita itu tak ada pun dalam sunnah. Apa hukumnya, tuan-tuan puan-puan? Takut. Dan ini jelas. Sebab ingat, amalan kita ni, kita duk seronok rasa kita. Tapi di sisi Allah, adakah dia merupakan ibadah? Ini kena semak. Sebab prinsip ibadah yang kita belajar dulu, dia mesti ada dalil dia. Yang pertama, mesti ada dalil. Ada perintah. Kita tak boleh solat 10 waktu, tak ada pun. Sebab tak ada perintah. Nampak? Walaupun kita rasa, solat 10 waktu bagus apa? 10 waktu. Sehari 10 kali solat, contoh. Kan bagus. Daripada buat 5, buat 10 kan lebih bagus. Itu fikiran kita. Tetapi tak ada dalil. Kalau kita buat juga bermakna kita melakukan sesuatu yang itu namanya bid'ah. Sesatlah hidup kita. Sebab kita keluar daripada sunnah. Itu prinsip dasar yang mudah. Jadi cek balik. Hari ni orang banyak bertanya, Ustaz, amalan sekarang ni ramai pula orang yang buat macam-macam lah kumpulan yang nak mengkhatam Quran, berkongsi-kongsi khatam Quran. Padahal macam mana kita nak kata kita khatam Quran? Sebab ramai-ramai bagi satu surah satu juz saja. Baca satu juz, tapi kita nak dapat pahala khatam Quran. Adil tak adil ni? Fikir sendiri. Jadi ini dah jadi amalan hari ni. Dulu tak ada amalan ni. Nak khatam tu masing-masing. Nak usahlah berapa mampu. Tak habis Ramadan, sambunglah di bulan Syawal. Tak ada isu. Bukan mesti wajib dihabiskan dalam Ramadan. Apatah lagi kalau kita belajar macam tadabbur ni. Al-Fatihah pun tak habis bulan Ramadan, tuan-tuan puan-puan. Kan berbeza tu. Kalau kita duk pula nak menghabiskan juga, nak rasa kita ni khatam Quran, padahal kita buat satu juz. Tak ketipu diri namanya tu, tuan-tuan puan-puan. Itu pandangan saya. Jadi jangan kita terikut-ikut dengan orang beramal. Takut-takut dia tidak jadi ibadah. Amalan kita buat tapi tak jadi ibadah. Kalau tak jadi ibadah, rugi. Sia-sia. Ini saya nak mengingatkan. Sebab kita bila kita belajar Quran, dia ada dia punya prinsip dia. Yang itu kena pegang. Bila kita pegang pada prinsip, kita tahu menilai sendiri. Tak payah tanya dah kita tahu. Setiap amalan tak ada isu hari ni. Kita boleh semak balik. Amalan ni ada tak sebutan dia, dalil dia di dalam Al-Quran? Tak ada. Tengok dalam hadis, adakah Nabi dulu buat? Tak ada. Tak ada, tak payah buat. Mudah. Hari ni banyak isu-isu yang dikaitkan dengan agama.
disebut ibadah. Tapi tidak merupakan ibadah hakikatnya. Karena saya kata tadi, sebab ibadah tu prinsip dia mesti pertama ada dalil, yang kedua ittiba'ur rasul, ikut Nabi. Nabi tak pernah buat. Macam mana kita nak mengatakan dia ibadah? Walaupun ada orang-orang dahulu daripada kita buat, tak semestinya betul. Itu nama amalan ikut-ikutan. Jadi tuan-tuan dan puan, kita belajar ni dengan tujuan supaya lepas ini kita memperbaiki, semak balik amalan kita supaya amalan kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah. Kalau ibadah tak diterima oleh Allah, Allah tak mengakui ia sebagai ibadah, apalah gunanya kita? Nanti kita bawa balik, kita rasa bawa balik amal yang banyak, tapi sampai sana jadi debu-debu yang berterbangan, ya Allah. Rugi tuan-tuan. Jadi kita berhati-hatilah. Saya mohon, tujuan kita belajar ni untuk kita lebih sedar. Kesilapan lalu tak ada masalah, tak ada isu. Kita bertaubat. Tinggalkan. Balik kepada yang benar. Sebab tujuan kita nak cari kebenaran. Sebab tu saya pesan tuan-tuan dan puan, nak cari kebenaran ni, biasanya kebenaran tu pahit. Bila pahit, ramai orang terasa hati. Dan ada orang yang nanti merajuk. Bila dengar ustaz ni kerasnya cakap begini-begini. Tidak timbul isu tu. Kita nak menzahirkan yang benar. Bila yang benar tu selalunya pahit. Tetapi yang pahit kena sebut juga. Kalau tidak, kita menyembunyikan kebenaran. Kita takut. Kami takut makna nanti kita ditanya di Allah. Kamu tahu, tapi kenapa kamu tak bagi tahu? Kenapa tak menjelaskan kepada masyarakat? Berat nak menjawab nanti. Sebab itu hal-hal ini kena disebut. Isunya itu saya ingat tuan-tuan dan puan. Jangan sensitif tak bertempat. Kalau terasa dalam hati, minta pada Allah. Apakah yang aku terasa ni baik untuk aku? Tunjukkan ke arah itu. Itu. Orang yang sensitif, bila terkena tu, dia sedar, dia bermuhasabah, insaf, dia berubah. Itu yang bagus. Jangan sensitif, alah tak mau dengar dah kuliah ni. Sebab asyik-asyik aku kena kepala aku saja, tak nak lagi dengar. Itu merugikan diri sendiri. Saya bercakap ni isu benar sebab saya bergelumang dalam bidang ini, bidang psikologi ni. Jadi ini psikologi kita. Psikologi umat di sinilah. Syaitan memperdaya kita di sinilah, di emosi. Jadi tolong jaga emosi kita. Kita mesti rasional. Jangan emosional. Kalau kita terlalu emosional, syaitan masuk. Bila syaitan masuk, akhirnya kita menjadi mangsa tipu daya syaitan. Sedangkan syaitan itu tak ada tujuan lain, melainkan untuk menggelincirkan kita dari jalan kita yang lurus ini. Sekarang itu tuan-tuan, puan-puan, kuliah kita di bahagian kedua pada pagi ini. Jadi insyaAllah kita ketemu lagi di hari besok. Sekiranya diizinkan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.